Kau ambil spek habis tu. Kasih. Ya Allah. Muhammad duduk diam. Bismillahirrahmanirrahim. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Hamad duduk diam. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم ومن كل معصية صغيرة وكبيرة ظاهرا وباطنا قولا وفعلا سرا أو جهرا عمدا أو سهوا يا الله يا غفور رحيم. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم ومن كل معصية صغيرا وكبيرة ظاهرا وباطنا قولا وفعلا سرا أو جهرا عمدا أو سهوا يا الله يا غفور رحيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم ومن كل معصية صغيرا وكبيرة ظاهرا وباطنا قولا وفعلا سرا أو جهرا عمدا أو سهوا يا الله يا غفور رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم أما بعد. Selamat malam tuan-tuan sekalian. Tuan sekali, mari sama-sama kita rafakkan setinggi rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu lagi pada malam ini. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Abang Bulan. Allah, Abang Bulan lamanya tak masuk Abang Bulan. Abang Adnan, terima kasih. Abang Zakri Muhammad, Amir Ahmeng, Waalaikumsalam. Abang Mizami, Waalaikumsalam warahmatullah. Kak Anafiah kita, Abang Anafiah ke Kak ni? Minta maaf. Waalaikumsalam. Abang MNF Ramli, Waalaikumsalam warahmatullah. Abang Zakram Abu, ya. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum semua. Bapa kesayangan, saya telah kembali ke rahmatullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, kita sedekahkan Al-Fatihah untuk ayahanda kepada Abang Bulan kita, ya. Abang Bulan kita ni antara follower page saya yang dah lama lah ni. Abang Bulan tinggalkan nama ayah, kita akan baca Al-Fatihah sedekah pada ayah sekejap lagi insya-Allah. Sekejap lagi di akhir program, tinggalkan nama ayah, insya-Allah kita akan sedekahkan bacaan Al-Fatihah dan untuk ayah Abang Bulan kita insya-Allah. Baik. Malam ni saya terlewat sikit tuan-tuan. Sampai di rumah lambat sikit tadi. Jadi tuan-tuan, malam ni ringkas saja, ya. Kita nak baca sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan masa kita sehingga Isyak yang terbatas ini dapat kita manfaatkan dengan perkara yang baik. 73 mata memandang macam biasa. Tolong tekan button share sebanyak yang mungkin. Okey, share di grup, share di page anda. Kalau ada, share di wall anda. Share di grup, sebanyak-banyak grup Abdul Rahman bin Mahmud, insya-Allah. Okey, insya-Allah. Nanti di akhir nanti kita akan buat sedikitlah doa untuk almarhum, insya-Allah. Okey, tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Yang bersama saya malam ni 83 orang, 86 orang dah. Alhamdulillah. Yang pertama, okey, tolong tekan button share. Malam ni ringkas saja insya-Allah. Tak lama insya-Allah.
Ya, malam ni kita akan baca sepotong hadis Nabi SAW. Tanpa huraian yang panjang, saya cubalah tuan-tuan. Okey. Kemudian tuan-tuan tolong share ke grup-grup. Share ke grup-grup supaya ramai lagi yang dapat bersama dengan kita malam ni, insya-Allah taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allahu bi'abdihi khaira." Idza arada Allahu bi'abdihi khaira. Ahmad Ammar, siap sikit. Duduk kat sini. Diam, duduk diam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allahu bi'abdihi khaira." Ya. Apa nama abang bulang kita bagi nama ayah bin Mok. Bagi nama ayah bin Mok, insya-Allah sekali dengan bin Mok. Sabda Nabi, "Iza aradallahu bi'abdihi khairan." Apabila Allah Ta'ala inginkan kebaikan pada seseorang hambanya. Hadis ini tanda seseorang itu Allah nak jadikan dia orang yang baik di sisi Allah. Kadang kita rasa kita baik, rupa-rupanya kita tidak baik di sisi Allah. Ya. Jadi tuan-tuan, kayu ukur indikator baik atau tidak mesti kita ukur dengan kayu ukur Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ni dah berulang kita dengar. Ya, malam ni kita akan tuan-tuan, kita baca sekali lagi. Kata Nabi, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan." Kalaulah Allah inginkan kebaikan pada kita semua, maka akan ada 3 sifat. 3 perkara, tuan-tuan, kalau ada pada kita, insya-Allah, mudah-mudahan itu tanda kita adalah orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuan-tuan, orang kadang-kadang kata kita baik, kata kita bagus, rupa-rupanya di sisi Allah yang sebaliknya, wal-ayazubillah. Maka 3 sifat, kalau ada tuan-tuan, itu adalah tanda kita baik di sisi Allah. Kemamang pun ada cikgu Anita, cikgu Amro kita. Dan cikgu Anita, alhamdulillah. Share dah, terima kasih Kak Syikin kita. Yang pertama, tuan-tuan, faqahahu fid din. Yang kedua, wazahadahu bid dunya. Yang ketiga, wabassarahu uyubah. Amar. Sini. Okey, duduk diam. Faqahahu fid din wa zahadahu bid dunya wa basarahu uyubah. Amar senyum. Mana gigi? Gigi mana gigi? Gigi mana? Gigi mana gigi? Gigi mana? Lagi kat Umi. Kata Nabi SAW, yang pertama, kalau orang itu ada sifat ni, dia baik di sisi Allah. Apa sifat yang pertama? Faqahahu fid din. Allah Ta'ala akan jadikan dia minat untuk memahami agama. Tulis nota ni, tuan-tuan. Kita malam ni saya muhasabah saya. Tuan-tuan, muhasabah tuan-tuan. Kadang-kadang kita dah hidup 70 tahun Allah beri nikmat. 80 tahun Allah beri nikmat. 90 tahun Allah beri nikmat. Kita terlupa pada yang memberi nikmat, yang jaga kita, paling sayang pada kita, iaitu Allah. Tiba-tiba kita kesampingkan ilmu agama, seolah tak penting, tuan-tuan. Ya, jadi tuan-tuan, yang pertama tanda orang itu baik di sisi Allah, faqahahu fid din. Allah jadikan dia minat untuk mendalami ilmu agama. Ya, minat mendalami ilmu agama, tuan-tuan, tak mestilah belajar di Azhar, tapi dia mari rasa minat nak belajar agama. Kadang-kadang tuan-tuan baru rasa sedar, baru Allah dah beri rahmatnya. Kadang-kadang dia baru rasa sedar nak belajar. Allah jahilnya aku selama ni, jahilnya aku baca Quran tak pandai terus.
Baca Quran tak reti terus. Anak 3, anak 5 dah. Tapi Quran masih mengangkok. Dia mula datang rasa sedar, lalu dia berasa nak belajar agama. Amal, duduk diam. Amal. Ambil hutang kan? Ambil hutang kan? Tuan-tuan, dia mari rasa nak belajar agama. Ini tanda orang tu baik sisi Allah. Tahap mana, tak usah kita risau tahap mana. Yang penting Allah datangkan, mula rasa datangkan minat nak belajar agama. Itu tanda kita baik di sisi Allah. Ikut Umi. Tak boleh. Tu Umi. Tu. Okay. Dengar ada. Tuan-tuan rahmati Allah. Allah datangkan rasa minat. Ada sahabat-sahabat kita tuan-tuan. Dia datang ke Baitur Rahman Center. Ada yang anak 3, anak 4 pun ada. Ustaz, saya nak mula belajar Quran, tapi saya malu. Boleh ke Ustaz? Saya nak belajar Iqra' 1. Dia kata nak belajar Iqra' 1. Tuan-tuan, dia penuh rasa malu tu. Saya penuh rasa suka saat Allah datangkan orang yang berubah, datang jumpa kita, supaya kita jadi asbab untuk dia jadi lebih baik. Allah tu rahmat besar. Saya kata tak apa, boleh. Dia kata malu nak belajar dengan orang ramai, nak belajar dengan ustaz seorang boleh tak? Maknanya tuan-tuan, dia mula rasa sedar. Allah Ta'ala punya rahmat tuan-tuan. Terkadang belum sempat belajar agama, rasa sedar, rasa mula nak belajar agama, rasa dah datang minat, Allah dah campakkan rahmatnya. Ada satu cerita. Cerita ni bukan hadis sahih, tapi bolehlah kita ambil sebagai iktibar. Cerita benar ke tak benar, wallahu a'lam, saya tak berani jamin, tapi kita ambil iktibar. Tuan-tuan, ada seorang makcik ni tuan-tuan. Dia tak pandai belajar agama, tak pandai. Dah tua dah, makcik tua dah. Tiba-tiba umur 80 baru nak belajar Quran. Bila duduk dalam kelas tu tuan-tuan, selalu ditertawakan oleh pokcik-pokcik dan makcik lain. Sebab dia tak pandai. Alif pun tak kenal, ba pun tak kenal. Ini perangai orang kita. Bila pandai sikit, mula menghina orang. Patutnya kita pandai, kita kena rasa yang beri kita pandai Allah. Maka jangan sombong, ajarlah orang tak pandai. Itu baru betul. Jadi tuan-tuan, saat ustaz panggil orang lain, Pak Amik mari baca, Pak Amik mari ke depan. Pak Asang mari baca, Pak Asang mari. Mak Midah mari baca, Mak Midah mari. Saat ustaz panggil Mak Cik ni, yang saya kata tadi, dia tak mari. Dia peluk Quran, dia menangis. Dia peluk Quran, dia menangis. Saat ustaz panggil dia, dia peluk Quran, dia menangis. Esok begitu juga. Saat panggil dia, dia peluk Quran, dia menangis. Dia tak pergi kat ustaz. Begitulah saban minggu, saban bulan, tuan-tuan sekalian. Akhir sekali, pokcik-pokcik yang ada dalam kelas tu, makcik-makcik yang ada dalam kelas tu kata apa, ustaz tak payah panggil-panggil lah. Wak bazir panggil. Dak hari pun pada menangis gitu lah. Pokcik-pokcik lain duk marah. Bukan nak sokong dia marah. Makna pokcik-pokcik ni padahal sama-sama belajar. Bukan pandai mana pun. Baru pandai sikit dah sombong tuan-tuan. Perangai orang kita. Akhir sekali tuan-tuan, tiba satu hari ni, makcik yang saya kata tadi tu tidak hadir dalam kelas pengajian. Esok tak hadir lagi. Lusa tak hadir lagi. Sehinggalah berminggu-minggu tak hadir, berbulan-bulan tak hadir, ustaz mula rasa pelik. Akhir sekali ustaz pun tanya orang dalam kelas, mana makcik yang biasa kalau saya panggil dia menangis tu? Dalam kelas kata, ahli kelas kata tak usah tanya-tanya ustaz biar dia lah, kalau mari pun duk ngaji kok. Tu bahasa Terengganu. Orang lupa mudah-mudahan faham lah malam ni. Orang luar mudah-mudahan faham malam ni. Saya bercakap Terengganu. Tuan-tuan, akhir sekali ustaz pun cari makcik ni di kampung dia. Ustaz cari makcik ni di kampung dia. Tanya orang kampung kata, ustaz, makcik ni lama dah mati. Rupa-rupanya hari mula-mula dia dah hadir tu, dia meninggal dunia tuan-tuan. Tapi kata orang kampung, subhanallah ustaz. Subhanallah ustaz, matinya sangat baik. Orang kampung kata matinya sangat baik, matinya tengah sujud, dalam keadaan Quran di tepinya terbuka,
dan Quran itu basah dengan air mata. Subhanallah. Ya, dia mati dalam keadaan sujud, dalam keadaan Quran di tepinya basah dengan air mata. Makna apa tuan-tuan? Dia nak mengaji rupanya, nak mengaji tapi tak pandai. Maka bila sampai dalam kelas nak pergi dekat ustaz, malu. Sebab tu dia peluk Quran, dia menangis. Oleh kerana dia nak sangat belajar mengaji tapi tak pandai, tapi malu. Tuan-tuan sekalian, dengan asbab itu Allah Ta'ala sudah pun beri keampunan dan beri rahmat padanya. Subhanallah tuan-tuan, dapat husnul khatimah. Kita yakin mati dalam sujud, tidak lain tidak bukan, itulah mati, tanda-tanda mati husnul khatimah. Subhanallah. Tuan-tuan faham tak setakat ni? Allah Ta'ala punya sayang pada kita. Tak nanti kita jadi ulama'. Cukup kadang-kadang kita baru mula sedar nak belajar agama. Saat itu Allah dah buka seluas-luas pintu rahmat dan keampunan. Amar, Angkat Amar pergi kat Umi. Habis rotan mana kan? Nak syushu lagi. Ni kat syushu, nak syushu. Ngada-ngada sungguh seorang. Allah Rabbi, minta maaf tuan-tuan banyak gangguan malam ni. Ya. Subhanallah tuan-tuan, baru mula sedar Allah dah buka pintu rahmat dan keampunan. Subhanallah. Ya, jadi tuan-tuan, ayuhlah kita rebut sifat ini, iaitu sifat kasih, rasa nak belajar agama. Ya, rasa nak belajar agama. Allah Rabbi tuan-tuan. Tuan-tuan nak jadi apa jadilah. Yang penting ada rasa nak belajar agama. Ada orang berakhir main belajar agama dak. Nampak? Ada orang main juga, tuan-tuan sekalian nu tuan-tuan, apa nama? Bekas Kapten Terengganu, Zul Harisham Awang. Tu pemain bola Terengganu. Kuliah saya selalu ada. Datuk Roshamno, artis besar tuan-tuan sekalian. Ada syarikat besar, Suham Movies. Kuliah saya masjid Kota Damansara, dia ada. Bukan mesti kena ada kuliah saya. Maknanya yang saya nampak lah, orang lain ramai lagi. Maknanya mesti ada rasa nak belajar agama. Allahu Rabbi tuan-tuan, ya. Mesti ada. Kadang-kadang tuan-tuan bukan rasa nak belajar agama, rasa tak penting tu. Anak nak belajar agama dia siap marah lagi. Allahu Rabbi, jauhnya kita daripada Allah. Boleh faham tuan-tuan Maka sifat yang pertama, tuan-tuan yang dirahmati Allah, tanda orang tu baik di sisi Allah apa dia? Faqahahu fid din. Rasa kasih dan suka minat mendalami agama. Ada seorang CEO syarikat, engineer besar tuan-tuan. Anak staf dia saja berpuluh tuan-tuan, ratus ribu sebulan rasa gaji, tapi dia sangat kasih ilmu agama. Dia kata, ustaz marilah kuliah. Saya kata tak sempat ni. Dia kata tak apalah ustaz, mari lenggang ni. Ustaz mari, pejabat saya pun tak apa. Saya nak ustaz ajar staf saya. Subhanallah, dia minat tuan-tuan. Minat. Ada tempat kalau kita kata tak dapat datang kuliah, Allah sedih tuan-tuan, sedih. Boleh faham. Jadi tuan-tuan, mari malam ni kita pupuklah hati kita rasa minat untuk memahami agama Allah. Biarlah kita dulu jahil, biar Allah tak pandang siapa kita dulu. Kerana dulu bukan penentu, sekarang pun belum tentu. Yang Allah kira al-ibratu bil khawatim. Yang Allah kira tuan-tuan, kiraan Allah adalah saat pengakhiran. Jadi 201 malam, 211 malam ni, tolong share lagi, biar naik 300 orang, biar ramai lagi dapat bersama dalam majlis kita malam ni. Biar ramai lagi dapat bersama dalam majlis kita malam ni, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, tu sifat yang pertama. Yang kedua, tanda orang tu baik di sisi Allah tuan-tuan, ya. Zahadahu bid dunya, zuhud dengan dunia. Yang ni orang ramai salah faham. Apa makna zuhud dengan dunia? Dia faham zuhud pakai kereta buruk, zuhud pakai baju koyok, zuhud pakai baju carik. Itu salah satu latihan ulama-ulama dulu untuk datangkan zuhud. Tapi bukan itulah zuhud, bukan. Zuhud ni sifat hati. Zuhud ni sifat apa tuan-tuan? Betulkan fahaman ni. Sebab tu ramai orang yang dengar kedai kopi, lalu dia faham salah.
belajar bab akhlak, bab tasawuf mesti dengan guru berkitab. Faham apa tu zuhud, apa tu tawaduk, kena faham apa maknanya. Zuhud ni sifat hati yang mana dunia duduk di tangan bukan di hati. Faham? Sifat hatinya yang tumpul dengan dunia yang tidak letak di hati. Makna dunia hilang dia tak sedih macam orang gila, tak ada. Dia tak akan tinggal akhirat demi dunia, tidak. Adakah zuhud orang miskin? Tak. Sayyidina Osman kaya. Adakah zuhud itu orang kaya? Tak. Ada orang zuhud yang miskin. Kaya miskin bukan penentu. Zuhud itu maknanya sifat hati yang tidak meletakkan dunia lebih pada akhirat. Ataupun hatinya tawa, tidak melekat dengan dunia semata-mata, tuan-tuan. Sayyidina Umar, 10 orang yang dijamin syurga, tuan-tuan. 10 tu kebanyakannya orang kaya. Kebanyakan orang kaya, tapi kaya mereka tidak di hati harta, di tangan saja. Itu sifat zuhud. Ada orang faham zuhud ni kena pakai kereta buruk, gaji 18,000. Tuan-tuan sekalian, bini dia kata, mananya belilah kereta baru bang, kereta ni tayar belok dah ring. Dia kata, tak ya, ustaz ajar kita kena zuhud. Tu bukan zuhud, tu kerkuk dia panggil. Tu kerkud. Faham tak? Gaji 8,000, tuan-tuan sekalian. Nampak? Allah Ta'ala ajar, fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ada, belilah, belanjalah. Tu Allah Ta'ala ajar. Nabi kata, at-tahaddus bi ni'matillahi syukrun. Menggunakan, berbelanja nikmat yang Allah bagi, itu tanda syukur. Wa tarkuha kufrun. Simpang, tak belanja. Itu bukan zuhud, itu kedekut, tuan-tuan. Abang K kata Haji Bakhir tu, betul. Tan Sri P. Ramli, tuan-tuan, sebab apa cerita dia kita tengok tak puas. Sebab ada teguran-teguran yang nyata berlaku sungguh, kritikan sosial. Haji, antaranya cerita labu-labi Haji Bakhir. Bukan saja-saja, rupanya teguran sosial. Jadi zuhud, tuan-tuan, betulkan faham. Zuhud sifat hati. Ada orang dia miskin, dia zuhud. Ada orang sederhana, dia zuhud. Ada orang dia kaya, dia zuhud. Nampak? Ada orang dia miskin, dia sombong. Ada orang dia sederhana, dia sombong. Ada orang dia kaya, dia sombong. Kaya, miskin bukan penentu masuk syurga. Yang menentukan masuk syurga sifat itu. Tuan-tuan faham baik-baik. Tak ada orang masuk syurga kerana kaya. Tidak ada orang masuk syurga kerana miskin. Tidak ada orang masuk neraka kerana kaya. Tidak ada orang masuk neraka kerana miskin. Yang masuk syurga kaya yang pemurah, yang takwa pada Allah, yang bayar zakat, yang pemurah, tidak sombong. Yang masuk syurga miskin, yang reda, yang sabar. Tuan-tuan sekalian. Yang masuk neraka pula kaya, sombong, tak bayar zakat, kerkuk pahit, Haji Bakhir. Yang masuk neraka juga miskin, tak reda, kufur pada Allah. Tu tuan-tuan boleh faham maka itu maknanya zuhud. Janganlah dunia lekat dalam hati sehingga, tuan-tuan, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menjual agama dengan kepentingan dunia yang sedikit. Maknanya Quran kata gitulah. Jangan pusing kerana kepentingan dunia, tuan-tuan. Begitulah kita kena ikut Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi apa makna zuhud? Zuhud adalah sifat hati yang tawa, yang tidak melekat dengan dunia sehingga tinggal akhirat, tuan-tuan. Bermain punya pasal, tak semayang. Cari piti punya pasal, tak dan pergi masjid. Tuan-tuan, cari dunia punya pasal, tak sempat belajar agama, akhir sekali mati gitu ya. Kita duk kata mati sia-sia ni mati katok. Rupa-rupanya katok masuk syurga, katok tak masuk neraka, tuan-tuan. Kita masuk neraka, hina kita lebih pada katok. Boleh faham? Selesai. Sifat paling akhir malam ni. Sifat kalau ada pada orang tu baik di sisi Allah. Yang ketiga, paling akhir malam ni, tuan-tuan, wa bassarahu uyubah, senantiasa melihat diri lebih kurang daripada orang. Tengok orang tua, dia dah lama beramal, aku lebih muda kurang, aku lebih hina. Tengok orang muda pula, dia lebih sikit dosa kerana baru hidup, aku dah lama hidup, aku banyak dosa, aku lebih hina. Tengok orang buat maksiat, dia buat maksiat kerana dia tak tahu, aku buat maksiat sedangkan aku dah tahu, aku kaki belajar, kaki dengar kuliah, aku buat juga, aku lebih hina. Senantiasa memandang diri lebih rendah, lebih hina berbanding orang, itu ciri-ciri orang yang baik sisi Allah. Saat merasa lebih pada orang,
itulah punca syaitan dihambak daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, itulah saja kuliah ringkas malam ni. Kuliah ringkas malam ni tuan-tuan. 3 sifat yang kita kena betulkan salah faham. 3 sifat ni tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sifat orang yang baik di sisi Allah. Kalau kan isyak dah masuk, kita berhenti setakat ni dulu. Sebelum kita berhenti, saya sebagaimana saya janji tadi, abang bulan kita, ayahandanya baru menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sama-sama hadiahkan Al-Fatihah pada beliau. Saudara Abdul Rahman bin apa tadi? Lupa pula. Bin Ramlah. Baik, tuan-tuan yang ada bersama malam ni, yang bersama saya malam ni, duduk sekejap, stay tune. Saya nak ajak tuan-tuan kita sama-sama hadiahkan bacaan Al-Fatihah. Mudah-mudahan sampai pada almarhum ayahanda abang bulan kita yang bersama kita malam ni, yang baru meninggal, iaitulah nama almarhum Abdul Rahman bin Ramlah, insya-Allah. Jadi kita sama-sama baca tuan-tuan, ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa masyayikhina al-'idham wa liwalidina wa li arwahina wa khususan ila ruhil marhum Abdurrahman bin Ramlah. Abdurrahman bin Ramlah, Abdurrahman bin Ramlah, syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, tuan-tuan rahmati Allah. Sekadar itu saja, macam kebiasaan kuliah kita sepanjang PKP ni adalah khas untuk Ma'had Baitur Rahman. Jadi kami masih lagi dalam pembinaan. Kita dah selesai, belum selesai lagi, hampir selesai surau. 600,000. Tuan-tuan terima kasih yang bagi sumbangan. Kita nak sambung fasa kedua, kelas bangunan pentadbiran dan juga asrama. Tuan-tuan boleh scroll di bawah. Ada beberapa hari lepas, 2 hari lepas tak silap saya buat kuliah di Tapok. Tuan-tuan nak tengok Tapok Ma'had Baitur Rahman, boleh tengok. Scroll di bawah ni. Cari live yang saya cerita, yang saya pergi ke Tapok. Surau kita dah hampir siap, 600,000 Alhamdulillah. Surau pertama dalam Terengganu bentuknya bulat macam stadium tuan-tuan. Kita buat moden. Kerana arkitek kata, kita kena buat yang paling baik kali ni ustaz. Biasanya orang buat kerja agama ni cikai-cikai. Kali ni kita buat yang paling kemas. Saya kata beres, tak apa. Kita tawakal pada Allah. Kita carilah duit. Adalah tu dermawan-dermawan yang hatinya mulia, yang sudi. Alhamdulillah tuan-tuan, akhirnya surau kita hampir siap. Dan kita nak sambung belakang kelas pentadbiran dan juga asrama, 4.5 juta tuan-tuan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, saya nak tunjuk sikitlah pelan-pelan. Bangunan tuan-tuan boleh cari dan boleh search ni, boleh search. Saya nak tunjuk ni pelan-pelan. Secara umum, plan perspektif tuan-tuan sekalian. Ni dia. Ni dia, ni dia, nampak? Yang ni surau kita ni dah hampir siap. Kita nak sambung yang kedua. Fasa kedua, kelas dan juga pentadbiran dan juga asrama. Ni surau. Saya nak tunjuk gambar surau yang kita ambil baru ni, tuan-tuan. Mana live baru ni? Stay tune sekejap ni. Tuan-tuan yang mana berhajat, nombor akaun ada di bawah, telah ditulis oleh Tuan Muhammad Alif. Terima kasih Tuan Muhammad Alif. Ada di bawah tu, tuan-tuan simpanlah. Bila-bila masa ada duit lebih, masuk zakat ke, nak masuk sumbangan ke, dipersilakan tanpa paksaan. Masuk terus ke akaun Ma'had Baitur Rahman, insya-Allah. Ni video. Ni surau kita ni, surau kita, bangunan surau kita.
Orang kata 600,000 ustaz. Tengok kenapa harganya begitu. Rupanya tuan-tuan besar. Saya pun sendiri terkejut. Saya sendiri pun terkejut. Tengok bangunan surau kita yang hampir siap ni tuan-tuan ni. Tinggi tuan-tuan. Kalau ikut ni spek 3 tingkat ni. Tapi kita buat untuk 1 tingkat. Subhanallah ni. Surau pertama bercerikan moden di Terengganu, insya-Allah untuk Mahat Baitur Rahman. 600,000 kata arkitek kita. Dan alhamdulillah hampir siap. Okey. Yang dah pelah ni batu biasa. Yang dak buat lagi tu kita akan letak batu mahal insya-Allah, batu mahal insya-Allah. Ni. Tuan-tuan boleh scroll ke bawah, adalah live yang saya buat sebelum daripada ni. InsyaAllah tuan-tuan sekalian. Ini bangunan surau saja. Okey. Sekarang itu saja. Kita jumpa lagi di siri akan datang. Terima kasih tuan-tuan. Terima kasih tuan-tuan. Okey. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.